اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan bacaan kitab Syarah Manzumah Aqidatul Awam, sambung pada muka surat 28. Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam yang wajib diimani secara terperinci dan disebut namanya dalam Al-Quran. Jadi masuk kepada nazam yang seterusnya. Qala al-musannifu qala an-nadhimu radhiyallahu ta'ala anhu tafsilu 25 lazim kulla mukallafin fa haqiq waqtanim هم آدم إدريس نوح هود ماع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتذى شعيب هارون وموسى واليساع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دعايا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام. Katanya Nazim, artinya wajib bagi setiap mukallaf meyakini dan berusaha mengetahui 25 nama Rasul alaihimussalatu wassalam yang disebut di dalam Al-Quran secara terperinci. Mereka adalah yang pertama Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Idris alaihissalam, yang ketiga Nabi Allah Nuh alaihissalam, yang keempat Nabi Hud alaihissalam, yang kelima Nabi Saleh alaihissalam, yang keenam Nabi Ibrahim alaihissalam, yang masing-masing wajib diikuti. Seterusnya Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishaq alaihissalam. Begitu juga Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam yang mengikut jejak langkah para nabi sebelumnya. Kemudian bait yang seterusnya, yakni nazam yang seterusnya, sambungan daripada turutan 25 Rasul, iaitu Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Al-Yasa alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam yang selanjutnya. Kemudian lagi Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dan Toha, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup dan tinggalkanlah kecenderungan kepada kesesatan. Kemudian yang seterusnya, semoga rahmat dan kesejahteraan daripada Allah dilimpah ke atas mereka, yakni para rasul dan para nabi dan keluarga mereka sepanjang masa. Masuk pada syarah. Jadi hari ini kita menyebut nama-nama nabi-nabi, rasul-rasul, dan yang terlebih mulia dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul itu adalah nabi kita, rasul kita, nabi akhir zaman, penutup bagi sekalian nabi-nabi dan rasul-rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyebutkan nama orang-orang soleh, nama-nama wali-wali Allah, nama-nama sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala turun dengan banyak. Katanya Imamul Haddad, aku menyebut nama-nama orang soleh di dalam kitabku supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada aku rahmat.
Lalu bagaimana pula dalam satu-satu pengajian, dalam satu-satu kuliah, kita menyebut nama-nama para rasul alaihi wassalatu wassalam? Agak-agak rahmat lebih banyak daripada menyebut nama-nama orang soleh tak? Sudah tentu jawapannya lebih banyak. Jikalaulah menyebut nama-nama rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam itu menyebabkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kita dapat, bagaimana pula kalau kita memperbanyakkan menyebut nama penghulu bagi segala rasul-rasul dan nabi-nabi, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah tentu mengatasi kelebihan yang lain-lain. Atas kelebihan-kelebihan yang ada tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi kelebihannya. Nampak? Sebab itulah bagus kalau kita mengaji, nyambil-nyambil kita menyebut nama rasul-rasul, nabi-nabi. Kalau kita tak mengaji, ada kita nak menyebut? Kehidupan seharian kita ni ada nak menyebut nama nabi-nabi dan rasul-rasul? Nama mak bapak kita pun jangan sebut. Itu yang dekat-dekat dengan kita. Nama nabi-nabi dan rasul-rasul jauh. Nasib baik ada sembahyang, sebut juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah merangkumi kita menyebut nama-nama rasul-rasul, nabi-nabi yang lain. Kalau tak kerana dengan hikmah, kelebihan, fadilat sembahyang, tak tahulah. Katalah terpulanglah nak menyebut nama Nabi Muhammad ni, terpulang. Nak sembahyang boleh, tak nak sembahyang boleh. Ingat nama Nabi Muhammad tak sebut langsung. Tapi oleh kerana dah jadi fardu, dah disyariatkan kefarduannya, maka kita dapat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Setiap hari sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah mereka yang memperbanyakkan menyebut akan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan dihimpunkan bersama dengan nama yang disebutkan tadi tu. Siapa yang disebutkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kali. Esok dihimpunkan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarahnya, para rasul yang disebut namanya dalam Al-Quran. Yang pertama Nabi Adam, kaum yang diutuskan anak-anaknya ketika hayatnya. Diutuskan pada anak-anaknya. Banyak anak-anak Nabi Adam ni banyak. Sekitar anak-anaknya, keluarganya. Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi Adam merupakan bapa bagi sekalian manusia. Itu zahir, ayah bagi zahir. Adapun ayah bagi batin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak dijadikan segalanya, tidak jadikan para rasul dan nabi, manusia dan segalanya, yakni selain daripada Allah Taala, melainkan dengan kerana rahmatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dengan kerana kelebihan Rasulullah maka dijadikan yang lain-lain. Kalau tak kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dijadikan yang lain-lain. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Tu hakikat sebab bagi wujud yang lain tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang orang bahas pasal Nur Muhammad tu, daripada Nur Muhammad jadi yang lain-lain tu. Cuma perbahasan hakikat Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, hakikat dia tu tak dicapai oleh orang biasa-biasa. Tapi kalau nak lanjut boleh, tapi saya hendaklah pergi kepada ahlinya, dan ahlinya pula bukan ramai. Nak bahaskan tentang Nur Muhammad, yakni Nur Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, memadai kita mengetahui akan adanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripadanya dijadikan yang lain. Para rasul yang disebut namanya, baik yang pertama itu tadi Nabi Adam alaihi salam, yang keduanya Nabi Idris alaihi salam, yang ketiga Nabi Allah Nuh alaihi salam, yakni kaum Nabi Allah Nuh, yang keempatnya Nabi Hud alaihi salam, kaum Ad, yang kelimanya Nabi Allah Saleh alaihi salam, kaum Thamud, yang keenam Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kepada kaum Namrud, yang ketujuh Nabi Allah Lut alaihi salam kepada penduduk Sadum, yang ke-8 Nabi Allah Ismail AS kepada kabilah-kabilah Yaman dan Amalik. Yang ke-9 Nabi Ishaq AS kepada Bani Israel. Yang ke-10 Nabi Yaqub AS kepada penduduk Kan'an. Yang ke-11 Nabi Yusuf AS Bani Israel. Yang ke-12 Nabi Ayub AS. Yang ke-13 Nabi Shu'aib AS penduduk Madian. Yang ke-14 Nabi Musa AS kaum Fir'aun. Yang ke-15 Harun AS Bani Israel. Yang ke-16 Nabi Alyasa alaihi salam Bani Israel. Yang ke-17 Nabi Zulkifli alaihi salam Bani Israel.
Yang ke-18 Nabi Allah Daud AS, Bani Israel. Yang ke-19 Nabi Sulaiman AS, Bani Israel. Yang ke-20 Nabi Ilyas AS, Bani Israel. Yang ke-21 Nabi Yunus AS, Bani Ninawa. Yang ke-22 Nabi Zakaria AS, Bani Israel. Yang ke-23 Nabi Yahya AS, Bani Israel. Yang ke-24 Nabi Isa AS, Bani Israel. Datang orang Israel bunuh pula Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sebab tu orang Yahudi ni mendabik dada, nanti akhir zaman akan keluar Nabi daripada golongan kami. Sekali tup-tup dipilih Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dizahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pilihan Allah. Dalam ilmu dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan bangsa Arab. Termenung. Kemudian dia nak mendabik dada, dia adalah umat yang terbaik. Lalu Allah Taala zahirkan siapa dia sebenarnya. Buat Yahudi ni siapa dia? Allah yang jadikan mereka tu. Allah yang maha mengetahui apa yang mereka buat terhadap Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, utusan Allah. Kemudian nak mendabik dada lebih-lebih. Kami yang terbaik. Sila minta mati. Kalau berani minta matilah. Tak nak dia minta mati. Kalau nak tahu kau betul ke tidak, mintalah mati. Lepas mati tengoklah. Kalau betul ke tidak. Tak nak dia minta mati. Takut dia. Dia takut mati. Sebab orang kafir tu memang takut mati kerana sayangkan dunia. Sebab tu kita orang Islam terima hakikat ketentuan kematian itu betul. Tapi jangan terima saja gitu je, tanpa kita berusaha untuk meningkatkan, memperkemaskan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekalan sebelum kita mati. Itu bekalan kita, insya-Allah. Sebab Allah suka kepada mereka yang beramal kerananya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam kepada seluruh umat manusia. Inilah penutup bagi sekalian rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebab tu umat yang paling ramai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah dalam hadis menyebutkan, aku berbangga dengan jumlah umatku yang ramai esok di hari kiamat. Sebab tu siapa yang berkahwin kerana Allah, kerana nak menyukakan perasaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membanyakkan zuriat keturunan Islam, dengan memperbanyakkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dapat pahala di sisi Allah. Walaupun namanya seronok kan, tapi dapat anak, ramai anak tu dapat pahala di sisi Allah. Kalau betul lah nikahnya tu kerana Allah, bergaul dengan isterinya kerana Allah, segala-galanya kerana Allah. Jadi pahala sedekah lagi. Jadi pahala sedekah lagi. Orang lelaki, suami isteri. Suami isteri. Kalau dia bersama, tu pahalanya sedekah. Tu disebut dalam hadis pahala sedekah. Lalu ditanya, macam tu pun sedekah? Sebab kalau tak jalan halal, nescaya orang ambil jalan haram. Jadi kalau orang buat baik macam tu, pahalanya umpama pahala sedekah di sisi Allah Ta'ala, kerana diberi pahala atas orang-orang yang buat atas jalan halal, atas jalan yang diredai oleh Allah SWT. Walaupun dari sudut jalan tu umum manusia menyukainya. Jadi gitu. Umum manusia seronok lah. Seronok. Macam kita makan seronok, tapi kalau makan kita kerana Allah, bukan setakat dapat seronok makan je, pahala ibadat lagi. Sebab kita makan untuk jadi sebab kekuatan dalam menjalankan ketaatan. Itu juga seronok. Suami isteri bersama, seronok tu. Tapi oleh kerana jalan itu adalah jalan keredaan, nikah yang halal, bukan setakat dapat seronok, dapat pahala lagi. Tapi malangnya, kadang-kadang orang kecundang juga ikut hawa nafsu atau syaitan iblis, cari juga jalan yang haram, cari juga jalan yang haram. Bukan setakat dapat dosa apa semua, silap hari bulan tak redha, kehidupannya tu Allah Ta'ala tak redha. Na'udzubillah min dalik. Bab yang kelima, kewajipan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslim wal qabul. Wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslim wal qabul. Bait yang ke-27 nazam yang ke-27 menceritakan tentang kewajipan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya nazim, segala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka wajiblah atas setiap mukallaf tunduk dan patuh menerimanya. Ni kita kena faham sebagai umat Islam,
barang yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah barang yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud perintah dekat sini lebih mengkhususkan kepada perintah yang wajib tu. Yang wajib tu lagilah. Ada pun yang lain-lain, ada khilaf apa semua tu, walaupun itu sunat, itu bentuk perintah juga. Cuma martabat di sana tu sunat. Sebab tu sunat, sayang kalau tak buat. Sayang kalau tak buat. Tu rupa perintah juga sebab Nabi Muhammad SAW buat. Cuma tak nampak macam beratnya seperti yang wajib tu. Ada pun yang wajib tak boleh diengkar. Tak boleh diengkarkan yang wajib. Wajib, apatah lagi wajib yang secara qat'i. Contoh sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Setiap orang kena sembahyang 5 waktu. Ini bukan masalah fardu kifayah. Setiap orang kena. Engkar kafir. Macam tu. Faham? Bukan yang macam ada khilaf bukan yang macam ada khilaf. Bukan yang macam ada khilaf. Kalau ada khilaf macam di sisi mazhab Syafi'i yang ni wajib. Tapi di sisi mazhab Maliki yang ni tak wajib. Contoh. Atau di sisi mazhab Hanafi tak wajib. Itu ada khilaf. Yang itu lain. Itu masalah khilaf. Tak ada masalah. Itu adalah masalah ijtihad. Tapi dalam masalah yang hukum yang qat'i, ma huwa minad dini, ma huwa minal ilmi, ma huwa minad dini, ma huwa ma'lum minad dini bid darurah. Susah nak cakap. Barang yang tak dapat tidak diketahui dalam urusan agama ni dengan jalan darurah. Yang mana wajib-wajib, yang halal-halal, yang haram-haram, tak boleh diengkarkan. Engkarkan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi barang yang diperintah buatlah. Masalah kita malas apa tu semua tu masalah kita, kelemahan kita, kurang kita. Tapi jangan kerana kita dah malas, dah nak ikut hawa nafsu, yang wajib pun kata tak payah. Itu tak boleh. Itu salah tu. Dalam kau tak nak buat, kau ngajak pula orang lain. Yang sebenarnya benda-benda macam ini ulama je yang susahkan. Yang sebenarnya benda ni tak wajib pun. Ya Allah, la haula wala. Lagi pahaman liberal. Pahaman meringan-ringankan agama. Ikut kepala otak dia berfikir. Ni bahaya. Ni kalau kita tak jaga anak-anak kita, tak suruh dia belajar betul-betul, tak jaga, tak perintahkan dia belajar jalan ahli sunnah yang sebenarnya, habis. Dia belajar main handphone je tau. Ya, main. Hari ni mula-mula dia dengan game handphone. Guna handphone game. Dia nengkat sikit, berkenalan dengan orang melalui Facebook, Instagram. Nanti dia meningkat sikit, dia masuk kumpulan. Ada orang mengajak-ngajak juga dalam tu. Nampak mula-mula macam kumpulan kebajikan. Rupanya kumpulan berpahaman sesat. Dia pula tak ada basic, tak ada asas, habis. Jahannam pemikiran. Yang terlebih teruk lagi, jahannam iman, akidah, habis. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita minta lindung dengan Allah daripada diri kita ni menjadi sesat dan keturunan kita menjadi sesat. Tuan-tuan kalau rajin hari ni, walaupun anak tuan-tuan tak ikut sekarang ni, insya-Allah akan datang atau masa kita tak ada nanti, dia teringat belajar. Dia teringat masjid, dia teringat surau. Allah rezekikan dia berkawan dengan orang yang baik-baik. Kalau hari ni kita rajin. Tapi kalau hari ni kita dah mula start pemalas, keturunan sesat, jangan salahkan siapa. Ini bukan ugut tau. Ini cerita daripada kitab. Saya ambil. Nak baca semua kitab kat sini mana dan. Ini ambil ringkasan-ringkasan daripada kitab. Kalau kita malas, tengok sahaja keturunannya nanti. Na'udzubillah. Syarah. Antara kewajipan setiap mukallaf setelah sampai kepadanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia beramal dengannya, tunduk patuh dan menerimanya kerana ia merupakan sumber perundangan agama yang kedua selepas daripada kalam Allah, yakni Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا." Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Jikalau dah memang sabit, itulah perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dihuraikan oleh para ulama yang ahli, pakar. Setelah dijelaskan,
setelah ditetapkan menjadi hukum bagi kita daripada sumber hadis baginda Rasulullah SAW, lalu kita engkarkan, seolah-olah mengingkari akan Allah Subhanahu Wa Taala. Engkarkan Allah. Sebab tu barang yang Nabi sampai, kalau engkarkan Tuhan, kafir. Sebab tu tak terima Nabi, kafir. Kalau percaya Tuhan tapi tak terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir hukumnya. Satu orang percaya Quran habis-habis, tiba-tiba engkarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkarkan hadis yang sahih mutawatir yang memang jelas datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sengaja mengingkarinya, kafir. Nauzubillah min dzalik. Firman-Nya yakni firman Allah Subhanahu wa taala lagi, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak didatangkan, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya setiap barang yang datang daripada Allah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya hendaklah menerimanya bulat-bulat seperti mana kamu menerimanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu pada ayat yang lain pula, man ata'ar rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taatkan Rasul, dia taatkan Allah. Sebab apa dia letak sini ati Allah wa ati'ur rasul. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Ini taat yang mutlak, tak boleh ingkar. Tapi kalau ketaatan kepada yang manusia, tengok, kalau manusia, selagi manusia itu di atas mizan syariat, di atas agama, di atas barang yang diperintah, ketaatan yang diperintah oleh agama, maka wajiblah kita mengikutnya, mentaatinya. Tapi kalau sekiranya menyalahi akan syariat, menyalahi agama, sama ada pada zahirnya atau batinnya, saya kira hendaklah ditinggalkan. Sebab itu selagi pemimpin itu mengajak kita kepada kebaikan, wajib ditaati. Habis kalau yang dia macam ada masalah, dinasihatkan. Dia tak terus macam lawan gitu, bunuh ke apa ke, tak, dinasihatkan. Yang menasihatkannya itu ahli agama, ulama, jalankan peranan. Sebab manusia ni, manusia selain Nabi Rasul yang bukan maksum, dia tak sempurna. Dia ada masa-masa lemah, ada masa-masa lupa, ada masa-masa lalai. Dia ada sifat-sifat kekurangan. Sebab tu bagi tempoh pada dia. Bukan kita nampak orang buat salah terus gitu, tak. Tapi tengok juga kesalahan-kesalahannya. Ada setengah-setengah kesalahan yang perlu masa tu juga beritahu, tegur, sebab berat kesalahan tu. Tapi kadang-kadang ada setengah-setengah kesalahan ambil masa sikit untuk kita menasihatkan, menegur dan merubahnya. Tengok keadaan. Sebab itulah para ulama mengarang kitab khusus bab pada menyatakan amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Pun kena belajar juga. Bukan sembrono je bedal. Tak boleh. Faham? Sebab itu disuruh kita belajar uslub dakwah. Bagaimana kaedah jalan-jalan dakwah. Bagaimana kita nak beradab dengan situasi-situasi yang situasi itu bukan semua sama. Berlain-lainan. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, yakni Muhammad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu digelar Al-Faruq. Kerana satu peristiwa ni, datang seorang Islam
dengan seorang Yahudi untuk menyelesaikan masalah antara dia berdua. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putuskan hak itu diberikan kepada Yahudi. Lalu yang Islam ni sebenarnya zahirnya Islam tapi sebenarnya munafik. Lalu yang orang Islam ini tak puas hati. Lalu dia jumpa kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Katanya kepada Sayyidina Abu Bakar, tolong selesaikan masalah antara aku dengan dia. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tanya, dah pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke belum? Dah. Kalau habis apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa katanya? Dia telah putuskan yang hak ini diberikan kepada Yahudi ni. Kalau dah begitu keputusan Rasulullah SAW, aku tak ada keputusan lain. Sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dia tak puas hati lagi. Dia pergi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Begitu juga Sayyidina Umar bertanya kepada dah jumpa Rasulullah dah. Apa Rasulullah kata? Ini hak orang Yahudi ni lah. Aku yang salahnya. Lepas tu, engkau nak tahu keputusan Umar? Ya, aku nak tahu keputusan kau pula. Sekejap lagi datang keputusan Umar. Dia masuk dalam, keluar, pedang bawa pedang, terus penggal dia, bunuh terus. Sebab apa? Adakah keputusan lain selain daripada keputusan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Keputusan itu berlangsung di atas tangannya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Siapa yang mengingkari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada keputusan lain. Itulah keputusannya mati. Kafir jadinya kalau ingkarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katalah kalau Rasulullah azan, satu orang dengar azan Rasulullah, hayya 'alas salah, marilah sembahyang, dia tak datang, kafir. Lagi kalau dah Rasulullah keputusannya macam tu kau nak ingkarkan. Boleh. Maka ditanyakan sampai berita kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah kata, innahul faruq, sesungguhnya dia faruq, yakni membezakan, menzahirkan, memisahkan antara hak dan batil. Maka katanya lagi Nabi SAW pada kedudukan memuliakan Rasul Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala pada riwayat yang lain, jikalaulah ada Nabi selepas aku, maknanya tak ada Nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ada Nabi selepas aku, Umar lah orangnya. Tapi tak adalah. Kalau ada, maknanya itu pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus untuk Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Begitu juga pujian Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ada masing-masing keistimewaan yang khusus daripada Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat-sahabat besarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridwanullahu taala alaihim ajma'in. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'daha, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selamanya. Kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnahku, yakni hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang betul, Quran, hadis ini sumber hukum tertinggi dalam Islam. Kemudian dia ada sumber-sumber lain. Tapi kalau kita nak faham sendiri daripada Quran dan hadis, ambil begitu buat hukum, itu salah. Itu salah sebab kita bukan ahli. Kalau kita sendiri-sendiri faham, kita baca terjemah, kita rasa oh inilah hukumnya. Maknanya ketika itu kita cuba menafsir dengan sendiri. Neraka jawabnya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tak boleh. Sebab itulah Quran itu agung, besar. Jadi dia berhajatkan kepada yang ahli dalam Quran. Ahli tentang Quran tu. Siapa dia? Dari kalangan ulama-ulama mufassirin, ahli tafsir, yang melalui disiplin ilmu sehinggalah ia digelar ahli tafsir. Dah mempunyai kelayakan untuk menafsir. Boleh? Kalau kita tak boleh. Hadis pun gitu juga. Baca hadis, faham sini baca hadis. Orang awam, kan hadis ada cakap, main gitu je cakap. Tak boleh. Sebab dia ada disiplin hadis tu. Dia ada kawaid dia ada istilah dia, ada ilmu mustalah hadisnya dan sebagainya. Jadi kita orang-orang biasa ni, sebab itulah pangkatnya tabi' atau taklid. Ngikut, bertaklid dengan orang alim. Sebab tu kita dalam fiqh mazhab Syafi'i. Yang lain kalau ada mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, silakan, bismillah. Sebab kita tak boleh ambil tu Quran hadis, faham sendiri, tak boleh. Dalam akidah, jalan kita ada juga Ahli Sunnah wal Jamaah. Pegang mana?
Itu Asy'ari, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Ini jalan ahli sunnah wal jamaah untuk selamat. Tujuannya untuk keselamatan. Sendiri-sendiri ambil dalil habis. Kalau kita saja ambil ayat Al-Quran, kena pula ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Bermula Ar-Rahman ala atas. Kalau bunyi ala tu atas tu, zahirnya macam tu. Al-arsy atas aras. Istawa. Istawa tu nak kita nak tafsir zahirnya. Zahirnya duduk. Takkanlah nak kata Tuhan duduk atas aras. Takkan nak kata Tuhan bertempat kat langit. Itu dah macam sifat baharu. Dan ulama ahli sunnah wal jamaah bukan tafsirnya macam tu. Bahkan wajib ditakwilkan ayat tu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi kalau kita buat akidah sendiri-sendiri pakai ayat tu, apa jadi? Sebab itulah kita tabi' ulama, ikut kalam ulama, fahamkan, belajar daripada ibarah kitab mereka itu dengan yang ahli juga. Boleh dapat akidah yang betul, kefahaman yang betul. Bukan main celup-celup pakai video. Tasawuf pun begitu juga. Ambil jalan mazhab yang muktabar. Mesti ada syariatnya. Tasawuf yang bersyariat. Mesti daripada guru yang ahlinya, yang muktabar sanadnya, ijazahnya dan sebagainya. Azan? Nak azan? Saya berhenti. Nak azan dah? Okey. Kemudian sikit lagi sekejap 2 minit je. Berkata Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma minna illa raddun wa mardudun alaih illa sahib hadzal qabr," yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah yang datang daripada kami melainkan ada kecacatannya dan boleh ditolak kecuali apa yang datang daripada Tuhan punya makam ini, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik sangat menghormati, sangat memuliakan. Tenggelam Imam Malik pada kecintaan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik tidak pernah memakai sandalnya. Tak pakai kasut. Ketika berada di Madinatul Munawwarah. Tak. Kerana menghormati jasad yang mulia, yang sangat mulia. Hubungannya dengan Rasulullah sangat kuat. Tak pakai kasut. Bahkan kalau orang datang cakap nak ziarah kepada kubur Nabi, dia marah. Apa kau cakap? Kubur? Tarik balik perkataan. Dia cakap tu bukan dengan orang biasa, dengan gubernur. Gubernur nak pergi mana? Gubernur tu kata nak pergi ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong tarik perkataan awak. Awak sebut kubur tu tak kena tu. Kubur tak kena. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jangan jadikan rumah-rumah kamu seperti kubur. Jadi isyarat tu macam tak baik. Jadi kalau kau kata kubur macam tak sedap, itu tenggelamnya Imam Malik terhadap kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Imam Malik. Sebab apa Imam Malik jadi macam tu? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah qada hajat dalam kota suci Mekah, kota suci Madinah. Kita dengan tak ada rasa. Sebab itu Imam Malik kuat hubungannya dengan Nabi. Siapa yang semakin kuat hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya, walaupun setelah Rasulullah wafat, maka dia akan didudukkan bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Man istabanat lahu sunnatu rasulih, lam yakun lahu an yada'ahu liqauli ahadin." Sesiapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh lagi dia meninggalkannya kerana perkataan seseorang. Jadi hari ni tuan-tuan, kita buat segala perintah kerana Allah, kita buat kerana menjunjung sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dalam perkara-perkara sunat tu kita rasa macam aku buat ni kerana nak pahala. Cuba kita tukar sikit. Ya memang betul, siapa buat baik dapat pahala, buat sunat dapat pahala. Tapi kita buat tu biar kerana mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kasih kepada Rasulullah, kita nak ikut apa yang Rasulullah buat. Kerana ikutan itulah yang membuatkan seseorang itu akan duduk dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia buat kerana nak mengikut sunnah. Tak nampak sangat pahala tu, nak ikut Rasulullah. Maknanya kasihnya terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tak layak kita nak sebut kasih, tapi dengan kurniaan Allah, mudah-mudahan dengan ikutan tu Allah mencampakkan titis kasih sayang terhadap kita ni supaya kita kuat ingatan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih
lima ulikal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.